minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita pada hari ini. Pada pagi ini mudah-mudahan umur yang dipanjangkan oleh Allah ini kita gunakan untuk menambahkan ibadah-ibadah kita, terlebih lagi di dalam bulan Ramadan ini. Dan semoga kita tidak mengambil kesempatan ataupun mengambil ini sebagai satu jalan untuk mengulang dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari-hari yang telah berlalu. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsikan intipati daripada ayat ke-35 surah Al-Ma'idah yang terletak di dalam juzuk ke-6 Al-Quran, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, yakni jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, yakni berjuanglah, agar kamu beruntung. Sadaqallahul azim. Jadi daripada ayat ini kita dapat lihat bahawa fasilah ataupun penutup ayat ini adalah la'allakum tuflihun. Dan kalau kita dapat perhatikan juga di dalam Al-Quran, fasilah la'allakum tuflihun ini sebenarnya telah diulang sebanyak 11 kali. Ada di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surah Al-Ma'idah ini sendiri terdapat 3 la'allakum tuflihun, dan juga di dalam surah-surah lain. Keseluruhannya mempunyai 11 fasilah la'allakum tuflihun. Jadi salah satunya adalah yang di dalam ayat ke-35 surah Al-Ma'idah inilah. Jadi dapat kita lihat di sini bahawa setiap la'allakum tuflihun yang dinyatakan di dalam Al-Quran didahului ataupun disertakan dengan ayat-ayat perintah. Dan ayat-ayat perintah itulah yang merupakan guideline ataupun cara-cara bagaimana untuk menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Untuk ayat ke-35 surah Al-Ma'idah ini dinyatakan 3 cara bagaimana untuk menjadi orang-orang yang berjaya, yakni orang-orang yang beruntung lah. Yang pertama sekali adalah bertakwa, ittaqullah. Yang kedua, ibtaghu ilaihil wasilah, yakni carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wajahidu fi sabilihi, yakni berjihadlah ataupun berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kepada ayat 35 ini adalah menerangkan cara-cara untuk menjadi orang berjaya ada 3. Takwa, cari jalan dekat diri kepada Allah, dan yang ketiga berjihad di jalannya. Jadi saya akan pergi kepada setiap satu elemen yang disebutkan di dalam ayat ke-35 surah Al-Ma'idah ini. Yang pertama sekali, elemen takwa. Jadi takwa ini sebagaimana yang kita ketahui didefinisikan oleh ulama bukan satu tetapi lebih daripada 5 definisi ulama telah keluarkan untuk memaknai apakah sebenarnya takwa. Dan pada pagi ini saya ingin petik definisi yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahawa takwa ini adalah al-khawfu bil jalil wal amalu bit tanzil warida bil qalil wal isti'dad li yaumir rahim. Yang bermaksud takwa itu adalah yang pertama sekali perasaan takut kepada Tuhan, yang kedua beramal. Takwa juga adalah bermaksud beramal dengan Al-Quran. Yang ketiga, takwa juga bermaksud kita redha ataupun merasa cukup dengan perkara yang sedikit. Dan yang keempat, al-isti'dad li yaumir rahim, yang bermaksud kita mempersiapkan diri, kita membuat persiapan untuk hari akhirat. Jadi daripada definisi takwa ini kita dapat lihat ada gabungan beberapa perkara. Yang pertama, kita gabungkan al-khawfu bil jalil dan wal amalu bit tanzil. Di sini kita dapat lihat ada gabungan antara sudut emosi dan sudut fizikalnya. Jadi ada orang memahami takwa adalah satu perasaan. Betul, takwa adalah perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk melakukan dosa. Satu tolakan ataupun satu booster untuk kita sentiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi ia tidak cukup sekadar rasa, ia tidak cukup sekadar dari sudut emotion sahaja. Perasaan itu haruslah menjadi pendorong untuk kita beramal dengan Al-Quran. Jadi takwa itu bukan sekadar perasaan, tetapi ia juga adalah perbuatan. Perasaan takut kepada Allah, dalam masa yang sama berbuat amal yang pastinya hendaklah selari dengan apa yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Jadi takwa ini ada dari sudut emosi dan juga dari sudut fizikalnya, dari sudut perasaan dan dari sudut perbuatan. Seterusnya kita gabungkan ar-ridha bil qalil dan wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu perasaan cukup dengan perkara yang sedikit dan membuat persediaan untuk hari akhirat. Jadi dekat sini kita nampak gabungan antara duniawi dan ukhrawi. Orang yang bertakwa ini bukanlah bermakna dia sentiasa memandang akhirat dan melupakan dunia. Orang yang bertakwa adalah orang yang memikirkan dunia dalam masa yang sama, dia memikirkan akhirat dalam masa yang sama, dunia pun dia tidak tinggalkan sekadar begitu sahaja. Tetapi dunia bukanlah ghayah ataupun matlamat akhir kehidupannya. Kerana itu dia bercukup dengan sedikit yang ada di dunia. Kerana dia tahu banyaknya perkara-perkara yang dia akan perolehi itu adalah semasa kehidupannya di hari akhirat nanti. Jadi tidak lupa kepada dunia dalam masa yang sama membuat persiapan untuk hari akhirat, itu adalah takwa. Jadi untuk menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat, yang first sekali paling penting adalah mempunyai takwa. Dan takwa itu dicapai melalui 4 perkara, iaitu perasaan takut, beramal, redha dengan sedikit, dan yang terakhir sekali membuat persiapan untuk hari akhirat. Jadi insya-Allah kalau kita melakukan keempat-empat perkara ini, kita amalkan dan kita praktikkan dalam kehidupan, mudah-mudahan kita menjadi golongan orang-orang yang berjaya insya-Allah. Jadi seterusnya saya pindah kepada elemen yang seterusnya, iaitu wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, yakni jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk menerangkan apa itu wasilah. Wasilah ini adalah jalan, kaedah ataupun taraik, jalan-jalan ataupun kaedah-kaedah yang diguna pakai untuk mendekatkan seseorang itu kepada kepada apa yang hendak dia capai, ataupun untuk mendekatkan dia kepada destinasi yang hendak dia tuju. Contohnya, kalau secara general saya boleh berikan, seorang guru yang hendak mengajar anak muridnya, dia punya matlamat adalah untuk memberikan kefahaman kepada anak murid. Jadi dia mempunyai option, beberapa wasilah, beberapa medium untuk menyampaikan kefahaman kepada anak murid dia. Jadi dia boleh membuat pilihan mana satu wasilah yang hendak dia pilih, sama ada nak pilih wasilah digital ke, medium digital ke, ataupun nak pilih medium kreatif ke, ataupun medium macam mana. Jadi dia ada pilihan untuk memilih mana satu wasilah, asalkan ia dapat mendekatkan dirinya itu kepada matlamat dia untuk memberikan kefahaman kepada anak muridnya. Itu secara general satu contoh, guru dan anak murid. Contoh lain yang mudah juga adalah bila kita dah tahu destinasi mana kita nak tuju. Contohnya seorang pekerja, dia nak pergi tempat kerja dia. Okey, dia dah jelas dah destinasi yang hendak dia tuju adalah tempat kerja. Jadi dia ada beberapa option wasilah jugalah, beberapa option medium macam mana dia boleh sampai ke destinasi yang hendak dia tuju. Jadi mungkin dia boleh naik teksi, mungkin dia boleh jalan kaki, mungkin dia boleh tumpang rakan sekerja, mungkin dia boleh naik train. Jadi dia ada pelbagai wasilah. Yang penting wasilah yang dia pilih hendaklah mendekatkan dirinya kepada destinasi yang hendak dia tuju ataupun matlamat yang dia hendak capai. Samalah juga dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ghayah kita? Apakah matlamat kita di dalam hubungan kita dengan Allah? Sudah pastilah matlamat akhir ni untuk kita mendapat mardatillah, iaitu keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah jelas matlamat apa yang hendak kita capai. Kita nak capai redha Allah. Jadi apa wasilah yang kita ada untuk mendekatkan diri kita kepada matlamat yang hendak kita capai ini? Kita nak dapat redha Allah. Jadi apa wasilah yang kita ada? Jadi wasilah ini sebenarnya apa-apa bentuk amal as-salihah juga dikira sebagai wasilah. Jadi ia adalah satu bentuk amalan yang bebas, asalkan dapat mendekatkan diri dengan Allah. Ia berbeza-beza pada setiap individu. Contoh, individu A
dia dekat dengan Allah dengan cara solat duha. Individu B dekat dengan Allah dengan cara mengamalkan maksurat pagi dan petang. Ada juga individu C mungkin dengan cara yang berbeza, mungkin dengan cara tahajud dan sebagainya. Jadi wasilah ini dia tiada had maksimum dan tiada had minimum, kerana kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, yang bermaksud sesiapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebesar zarah sekalipun, ia akan dipandang dan dinilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat sini kita nampak bahawa bukanlah tugas kita ataupun hak kita sebagai manusia untuk menilai ataupun memberi judgement kepada wasilah yang dipilih oleh orang lain. Kita nak kata bahawa wasilah yang dipilih ini tidak berkesan untuk dekatkan diri kepada Allah. Kita kena pilih jalan A, kerana jalan A ni yang membuatkan kita dekat dengan Allah. Jalan B tak dekat. Kita tiada hak untuk mengatakan mana satu wasilah yang mendekatkan diri dengan Allah, kerana ia berbeza-beza pada setiap individu berdasarkan pengamalan masing-masing dan pendedahan masing-masing kepada ibadah-ibadah tertentu. Jadi contohnya lah, ibadah yang terlihat kecil tetapi memberikan impak besar dalam kehidupan seseorang. Mungkin ada orang yang mengamalkan zikir dan istighfar secara lazim di lidahnya setiap kali dia berjalan. Contoh, satu perjalanan yang mengambil jarak sepanjang 500 meter ataupun 1 kilometer. Bayangkan di dalam tempoh perjalanan dia tu, dia sentiasa melazimkan lisannya dengan beristighfar dan melazimi zikir. Jadi sepanjang 500 hingga 1 kilometer itu mungkin pada orang lain akan menggunakan masa tersebut untuk berborak-borak ataupun perkara yang sia-sia dan sebagainya. Tetapi ada orang mengisi masa tersebut untuk melazimi zikir, dan perkara itulah yang dia jadikan wasilah untuk mendekatkan diri dia kepada Allah. Kerana dengan cara itulah dia melindungi diri dia daripada perkara-perkara yang sia-sia dan perkara-perkara yang mendatangkan maksiat. Jadi perkara itu mungkin terlihat kecil kerana tidak melibatkan apa-apa bentuk kewangan, apa-apa bentuk financial, dan dalam masa yang sama tidak melibatkan tenaga yang banyak, kerana hanya melibatkan lidah sahaja. Jadi perkara itu mungkin terlihat kecil di mata manusia, tetapi yakinlah bahawa sekecil-kecil perbuatan sebesar zarah sekalipun adalah dinilai dan dipandang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kita dah lihat kepada elemen kedua di dalam surah Al-Ma'idah ini, ayat 35. Yang pertama tadi takwa, yang kedua dah cari jalan, dah jumpa jalan, dah jumpa wasilah. Alhamdulillah, moga-moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kita lengkapkan dengan elemen yang ketiga, iaitu wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya boleh katakan bahawa jihad jalan Allah ini adalah satu elemen pelengkap kepada takwa, dan setelah kita menjumpai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerana takwa ini ibarat kita boleh kata sebagai satu penguat lah, ataupun satu booster. Bila kita dah ada takwa, baru kita ada satu dorongan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita pun mula mencari jalan macam mana nak dekatkan diri dengan Allah, kerana kita sudah ada rasa takut dan kita ada rasa ingin beramal. Jadi kemudian kita mencari jalan, dan setelah kita menjumpai jalan, adalah menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan kita sentiasa berada di landasan tersebut. Yakni maksudnya kita kekal melakukan wasilah yang mendekatkan diri kita kepada Allah tersebut. Contohnya tadi, sentiasa melazimi zikir. Jadi adalah menjadi satu jihad untuk diri dia, memastikan dia dapat melaksanakan wasilah tersebut untuk sepanjang kehidupan dia. Ataupun mungkin dia akan teruji pada keadaan-keadaan tertentu. Jadi adakah dia ingin mengalah pada waktu tersebut, ataupun dia ingin berjihad, iaitu melawan diri dia, melawan hawa nafsu dia, daripada gagallah untuk berterusan melaksanakan wasilah yang dapat mendekatkan diri dengan Allah sebentar tadi. Jadi kerana itu saya memandang ayat ini sebagai satu rentetan, iaitu takwa. Lepas dah ada takwa, kita cari jalan. Lepas ada jalan, kita berjihad memastikan kita sentiasa berada di landasan wasilah yang telah kita pilih. Jadi dengan gabungan ketiga-tiga elemen ini, insya-Allah kita menjadi orang-orang yang berjaya dan orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat.